Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Okey, nama saya Muhammad Izzuddin bin Rahman. Untuk projek kita semula ni, saya memilih kawasan Pansapuri Kelompok Camar, Bandar Sultan Sulaiman, Pelabuhan Kelang, Selangor. Okey, saya brief sikit untuk kawasan ni. Kawasan ni mempunyai 11 blok dan 690 unit serta 4 unit rumah sampah. Okey, untuk setiap rumah sampah, ia dibekalkan dengan 2 tong sampah domestik. So, untuk sampah domestik ni yang dikutip oleh MPK dan dia dikutip 3 kali seminggu. Dan waktu kebiasaan dikutipnya adalah pada waktu pagi. So, untuk tarikh pemantauan saya bagi projek ni adalah pada 3 Jun dan 4 Jun tahun 2022. Okey, kita ke slide yang seterusnya iaitu pemerhatian pada 3 Jun. Okey, kalau kita dapat lihat, ni salah satu rumah sampah dia lah. Ada 2 tong dan kalau pada pemerhatian 3 Jun ni, sampah ni baru saja dikutip oleh pihak MPK. Dan sampah yang tertinggal di dalam ni adalah bukan sampah yang pihak MPK boleh kutip, iaitu sampah pukal. Dan juga dibuang dalam tong sampah domestik ni. Kalau kita dapat lihat dalam tong ni, terdapat juga baldi plastik, plastik botol, kotak-kotak, benda-benda yang tak boleh dibuang dalam tong sampah domestik. Dan dalam plastik yang kalau saya dapat highlightkan kat sini, dalam plastik yang merah ni adalah oil filter motor yang juga ada dalam tu. So, memang tak boleh dikutip oleh pihak berwajib lah benda-benda macam ni. Okay, seterusnya pemerhatian pada 4 Jun. Dalam tempoh sehari saja kita dapat lihat 2 tong sampah ni sudah penuh. Rumah sampah yang sama, tapi waktu berbeza, iaitu pada 3 Jun tu saya mengambil gambar pada lebih kurang dalam 12.30 hari ke pukul 1 tengah hari. Dan pada 4 Jun ni saya ambil dalam pukul 10 ke 11 pagi macam tu. So, kalau kita dapat lihat dekat sini, memang ada sampah-sampah yang seperti saya dapat tunjukkan adalah seperti saya tunjukkan ni, plastik sampah yang tidak dibungkus dengan sempurna, dia terkoyak. So, ini salah satu penyebab pencemaran bau dan boleh mendatangkan haiwan-haiwan yang seperti tikus, lipas. So, selain itu nampak ni, kalau kita dapat lihat ada botol kaca sekali dan terus dibuang ke dalam tong sampah tanpa. Dan botol kaca ni sebenarnya tak boleh dibuang sini. So, dia boleh dikitas semula. Ada tempat pusat yang sepaham saya ada di Kelang ni, ada beberapa pusat kitas semula dan penduduk sana boleh hantar ke sana untuk kitas semula. So, kalau kita tengok sini memang macam daun-daun ni semua memang direct akan dibuang ke dalam tong sampah. Dan kalau kita tengok kotak dan benda-benda berair ni, banyak benda yang boleh dikitas semula yang tak sepatutnya dibuang dalam tong sampah domestik ni. Untuk slide seterusnya adalah faktor penghalang aktiviti kita semula. So, saya dapat highlightkan 4 poin kat sini. So, poin pertama saya adalah tidak didedahkan dengan cara jenis pembuangan sampah kita semula. Apa yang saya masukkan macam ni, mereka maklum ataupun tidak maklum dengan jenis sampah yang boleh dikitas semula dan jenis sampah domestik yang boleh dibuang dalam tong sampah di rumah sampah itu. Poin yang kedua adalah kurang penyediaan tong sampah kita semula. Sebab kalau kita sedia maklum, pusat-pusat tong sampah ni hanya beberapa tempat sahaja. Kalau macam di Kelang ni, sepaham saya ada dalam 1 ke 2 lah tempat yang boleh kita buang sampah-sampah jenis yang boleh kita semula ni. So, kalau kat situ memang agak sukar lah pada yang penduduk yang tak tahu, yang memang dia akan terus buang direct dalam rumah sampah dan tong sampah yang tidak ada je. So, untuk poin yang ketiga ialah telah menjadi kebiasaan lah, kalau macam terutamanya orang-orang yang sudah berumur, memang diorang akan campur dalam plastik yang biasa, merah ke apa ke, dia akan buang dalam tong sampah yang sama. Tak kira lah benda tu bateri AAA ke ataupun
plastik ke, kaca ke apa, wak imah apa pun dia akan buang dalam tong sampah tu. Benda-benda macam tu tak boleh sebenarnya dibuang dalam tong sampah yang sama. Sebab kalau dia maklum kita tong sampah, benda-benda macam tu memang dia dah telah asingkan mengikut warna tong sampah. So mereka perlu buang benda tu dalam tong sampah yang kita semula tu untuk proses yang seterusnya. So yang terakhir adalah penguasaan lah. Penguasaan di negara kita ni masih terlalu lemah dan perlu diperbaiki lagi. So untuk slide terakhir saya adalah cadangan penambahbaikan. So cadangan penambahbaikan ni saya dapat highlightkan 4 jugalah. Compare dengan yang tadi tu. So saya masukkan 4 juga. So yang pertama ialah memperbanyakkan iklan dan penerangan berkenaan kepentingan kita semula. Termasuklah jenis sampah yang boleh dikitar semula dan lokasi sampah tu dibuang. Okey, yang poin kedua ialah menyediakan pusat-pusat kita semula yang lebih banyak. So pusat-pusat kita semula ni sebenarnya tak perlu pun yang besar-besar. Hanya perlu macam rumah sampah dan tong sampah, dan kita macam poin nombor 1 tadi, kita berikan diorang pendedahan di mana lokasi dan jenis sampah macam mana yang boleh dibuang kat situ. Yang ketiga ialah menyediakan waktu kutipan sampah kita semula di kawasan perumahan. Ini salah satu alternatif yang mungkin PBT boleh buat di masa hadapan. So yang terakhir adalah, yang ini saya rasa yang satu poin yang sangat bagus, memberi galakan seperti buang tunai mengikut jenis sampah yang dikitar semula. Yang ini satu galakan yang sangat bagus. Kalau kita dapat lihat benda-benda macam ni memberi satu mereka macam effort lah. Kalau aku buang sampah ni, aku ada dapat ni, aku dapat ni. Dan dia memang nampak macam satu kos yang agak tinggi, tapi saya rasa benda ni dapat memberi galakan pada mereka. Okay, saya rasa itu saja untuk saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mak Sofi bin Buang. Untuk tugasan ni saya akan melihat kepada rumah sampah yang terletak di Pasar Puri Pandamaran Jaya, Kelang. Okey, untuk pengenalan, di sini saya sertakan sedikit maklumat ringkas berkenaan Pasar Puri tersebut. Pertama, Pasar Puri ini mempunyai 6 blok, iaitu blok A hingga F yang merangkumi 360 unit keseluruhan. Pasar Puri ini terletak di Jalan Pandamaran 42,000 Pelabuhan Kelang. Pemaju yang membina Pasar Puri ini adalah Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, which is PKNS. Mempunyai 2 rumah sampah untuk menampung keseluruhan blok. Setiap rumah sampah ini menempatkan 2 unit metal leach bin container. Diselenggara oleh PKNS sebagai wakil pengurusan penduduk sebelum penubuhan Perbadanan Pengurusan. Dan yang terakhir, sedikit maklumatnya ialah kutipan sampah yang dijalankan oleh pihak Majlis Pembenaran Kelang, which is MPK. Okey, berikut adalah lokasi di mana terletaknya Pasar Puri tersebut. Ini adalah blok A, blok B, blok C, blok D, blok E dan blok F. Dan ke-6 blok ini ditampung oleh 2 rumah sampah yang terletak berhampiran. Yang ini adalah rumah sampah 1 dan ini adalah rumah sampah nombor 2. Okey, berikut adalah rumah sampah nombor 1 di Pasar Puri Pandamaran Jaya, di mana seperti yang kita dapat lihat, terdapat campuran sampah-sampah antara sampah domestik, yakni sampah anorganik dan sampah inorganik. Seperti mana yang dapat lihat, dalam plastik ini penuh dengan sampah-sampah dapur seperti telur, makanan dan sebagainya. Dan seperti yang dapat kita lihat ni, sampah-sampah plastik yang dicampur adukkan, dan di sebelah belakang leach bin container ni terdapat sampah-sampah pukal. Selain daripada itu, keadaan rumah sampah ni juga agak usang ataupun agak boleh dikategorikan telah rosak, di mana memerlukan perbaikan rumah sampah ini. Pencemaran yang terdapat di rumah sampah ini merangkumi keseluruhan rumah sampah yang saya
pergi tengok, terdapat pencemaran bau yang amat kuat, dan juga ada juga tikus yang saya nampak berkeliaran di sekeliling sini, dan juga terdapat juga ulat yang membiak disebabkan pihak majlis lambat mengangkat kutipan. Di sini adalah rumah sampah nombor 2. Keadaan pun still sama, di mana agak usang keadaan rumah sampah. Tapi keadaan di dalam HP container pun agak sedikit. Saya rasa faktor penduduk antara blok 1 hingga blok A sampai blok C kurang membuang sampah. Walau bagaimanapun, terdapat juga sampah-sampah yang dicampur adukkan, seperti dapat lihat ni, sampah polistrin, sampah-sampah plastik, sampah bekas makanan, sampah-sampah botol air, di mana sepatutnya sampah itu boleh diketas semula. Sampah yang ni sampah-sampah perabot lama, ataupun sampah sisa pepejal yang sepatutnya diasingkan dan tidak digabungkan di dalam rumah sampah ini. Ini adalah hari pertama saya punya pemerhatian. Untuk hari kedua pula, sedikit bersih ataupun kurang sampah, di mana mungkin pada hari sebelumnya pihak majlis telah membuat kutipan. Walau bagaimanapun, keadaan saya anggap seperti hampir sama daripada hari sebelumnya, di mana pencemaran yang terdapat pada rumah sampah 1 dan rumah sampah 2 adalah still sama. Terdapat juga pencemaran bau, ada juga tikus yang berlari, ada juga ulat daripada sampah household, di mana tiada pembersihan ataupun pencucian rumah sampah selepas kerja-kerja kutipan. So sampah yang terdapat pada dalam tong sampah list bin container ni adalah, boleh terlihat, sampah kotak sepatutnya boleh kita semula, sampah kertas yang telah dicampur adukkan, sampah makanan, sampah plastik bekas cuci makanan, dan juga sampah-sampah sampah pukal atau sisa pejal. Dia sama, tiada lagi kutipan. Buat masa ni tiada kutipan yang dilakukan oleh pihak pengurusan. Rumah sampah nombor 2, di mana keadaan still sama bagi saya, tapi sedikit susut dari segi sampah yang terdapat ataupun sampah domestik yang terdapat dalam HB container ni, di mana sampah pun hampir sama, dicampur adukkan. Terdapat juga polistrin, yang mana seperti yang kita tahu, polistrin ini tidak boleh terlarut. Sama juga dengan plastik, tidak boleh terlarut dan memakan masa. Dari segi sampah pukal pun sama, masih tiada kutipan. Terdapat juga tilam-tilam lama, perabot-perabot lama yang dironggokkan belah tepi. Pencemaran hampir sama, seperti pencemaran bau dan sebagainya. Okey, berikut adalah faktor penghalang aktiviti kita semula yang terdapat di Persapuri Penamaran Jaya ni. Pertama, kurang kesedaran daripada pihak penduduk, yakni dari segi jenis sampah, di mana penduduk selalu dan sering mencampur adukkan sampah-sampah yang terdapat di kawasan yang digunakan. Kedua, pihak pengurusan ataupun pihak berkuasa tempatan tidak menyediakan tong sampah khas untuk penduduk bagi mengasingkan sampah anorganik dan sampah inorganik, termasuk sampah yang boleh diketas semula. Dan yang ketiga, jadual kutipan sampah domestik oleh pihak PBT tidak sesuai berbanding jumlah pengumpulan sampah pada satu masa. Ini akan menyebabkan timbulan sampah dan akan menyebabkan perkara buruk berlaku seperti pembiakan nyamuk Aedes. Perkara ini dapat dilihat di 2-3 gambar yang telah saya tunjukkan sebelum ni. Dan yang terakhir adalah cadangan penambahbaikan. Pertama, pihak pengurusan perlu menyediakan bilik air untuk urusan membasuh selepas selesai kerja kutipan sampah, di mana hasil tinjauan saya mendapati kedua-dua rumah sampah ini tidak dilengkapi dengan bilik air. Kedua,
perlu adakan kempen kita semula untuk datangkan kesedaran kepada semua penduduk tentang pentingnya perihal mengasingkan sampah. Dan hasil tinjauan saya pada di pasaport tersebut, tiada istilah ataupun brosur yang ditampal di pasapori itu untuk mendedahkan kepada penduduk tentang pentingnya kempen kita semula ini. Selain itu, kekerapan waktu kutipan perlu diperbanyakkan daripada 3 kali seminggu kepada setiap hari. Di mana jika perkara ini dapat diselesaikan, maka timbunan-timbunan sampah dapat dikurangkan. Selain itu, pihak berwajib perlu menyediakan tong sampah khusus untuk penduduk membuang sampah bukan domestik, yakni sampah pukal. Ini istilah sampah pukal seperti sampah perabot lama dan lain-lain. Dan yang terakhir, penduduk juga mesti dididik supaya mengurangkan pembuangan sampah pukal yang ditetapkan sebulan sekali atau 2 kali untuk pembuangan sampah tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tarmizi bin Muhyiddin dan saya akan menerangkan tempat pembuangan sampah di kawasan Uptown Shah Alam. Saya akan memberi beberapa maklumat tentang kawasan, iaitu pertama, dia merupakan kawasan perniagaan bazar larut malam di Seksyen 24 Shah Alam, Selangor. Dia mempunyai 440 kedai yang menjual barang dan kedai makanan. Ia juga bazar Uptown yang disenggara oleh pihak PKNS. Berikut adalah kedudukan tapak Uptown Shah Alam. Okay, berdasarkan pemerhatian hari pertama, terdapat 2 listmin digunakan untuk tujuan longgarkan sampah, dan hasil pemerhatian di tapak di tempat pengurusan sampah boleh didapati pelbagai komposisi jenis sampah seperti kertas, plastik, sisa makanan dan yang lain-lain boleh didapati di dalam listmin ini. Pada hari kedua, terdapat hasil pemerhatian kami, terdapat pembuangan sampah di luar tong sampah yang disediakan. Ini kerana terdapat peningkatan pembuangan sampah dan tiada proses membawa sampah keluar daripada kawasan longgarkan sampah. Dan seperti di dalam gambar, kita dapat melihat terdapat banyak komposisi sampah, termasuklah dari sampah pukal. Dan pada hari ketiga, last gambar masih menunjukkan jenis komposisi bahan yang dilonggokkan adalah bahan yang sama, komposisi yang sama, iaitu masih bahan jenis pakaian, kertas, plastik, dan terdapat bahan seperti barang pukal seperti getah, tayar getah. Ini mungkin dibuang oleh daripada sumber luar. Faktor penghalang aktiviti kita semula. Faktor yang boleh kita dapat lihat adalah pengguna menganggap tiada kepentingan dan mengejar masa, kurang pengetahuan tentang kesan dan akibat pada masa akan datang, kawalan pembuangan sampah amat longgar, tiada tempat pembuangan sampah yang dikategorikan di peringkat awal. Cadangan penambah baik. Pihak pengurusan perlu menyediakan tempat pembuangan yang sistematik, meningkat kempen kesedaran di kalangan peniaga dan pengguna, meningkatkan waktu kutipan sampah dibawa keluar dari kawasan, penyediaan tong sampah yang banyak dan dikategorikan supaya sampah dapat diasingkan di peringkat akhir.
3913, pengurusan alam sekitar, selamatkan bumi kita. Okey, daripada video tadi yang semua orang dah lihat, sekarang saya akan terangkan tentang video tersebut, dan video tersebut diambil oleh saya sendiri. Okay, because everything start at home. Saya punya trademark. Okay. Hai, nama saya Muhammad Arifin. Save the Earth. Saya biasa-biasa, kreatif, tak kreatif lah sikit. Lepas tu saya simple person. Okay, kita teruskan dengan kita punya slide. Okay. Apa itu sampah? Okay, ramai tahu apa itu sampah, tapi lebih ke dalam dan lebih memahami ialah sampah atau bahan buangan ialah bahan sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia. Dalam proses-proses alam tidak ada sampah. Yang ada hanya produk-produk yang tidak bergerak. Pengurusan sisa ialah kawalan pengumpulan rawatan dan penghapusan sampah yang berbeza. Ini merupakan tempat saya untuk membuat kajian ini. Ialah maklumat kawasan saya ialah rumah darjah 1 tingkat di kawasan perumahan. Di sini ialah 30 unit rumah. Ini kawasan case study saya lah. Okey, di sini saya akan terangkan faktor kesukaran aktiviti kita semula di rumah lah kita sendiri ialah, pertama sekali ialah kurang kesedaran diri sendiri dan pengetahuan tentang kitar semula. Yang kedua ialah sikap kita ialah sikap sambil level tentang kitar semula. Sebab kita tahu sampah sarap di rumah kita akan buang dalam satu tong sampah je, sedangkan kita tahu benda itu boleh dikitar semula. So lebih baik kita gunakan sampah sarap tu. Okey, macam ni yang kertas, okey boleh kita semua kita belah sini, kita kumpul. Tintin okey kita kumpul belah sini. So benda ni lebih sistematik lah. Macam poin ketiga kita ialah kaedah pembuangan yang tidak sistematik. Sebab kita dah tahu benda tu boleh kita semula, tapi kita sikap sambil level, kita buang saja di dalam satu tong sampah. Okey, di sini ialah cadangan untuk menambah baikkan dalam persepsi kita semula. Ialah pertama, kita harus mengasingkan sampah kepada bahagian iaitu kertas, plastik, kaca atau besi, walaupun hanya di rumah. Okey, sikap ni kita tahu di tempat awam atau umum memang benda ini ada, tapi kita tidak melakukannya di rumah. Kalau kita lakukannya di rumah, lebih sistematik lah. So kita dapat kebaikannya seperti kita boleh kumpul barang-barang yang bagi kita semula dan kita boleh jual balik untuk dapatkan sedikit hasil. Sekurang-kurangnya kita dapat jugalah apa yang hasil daripada kita tidak buat apa saja dan buang macam tu saja. Sedangkan kita tahu itu boleh kita semula balik. Okey, poin kedua saya, memberi contoh teladan yang baik supaya dapat dicontohi oleh ahli keluarga dan penduduk sekitar. So kita buat satu perkara tu, macam kita kata dah benda ni boleh kita semula, kita harus sampaikan benda yang baik. Okey, macam ni. Okey, maybe akan memberi kesedaran kepada jiran-jiran kita. Okey, lepas tu kita akan sama-sama kumpul benda ni. So kaedah pelepasan sampah dan pengolahan sampah ni lebih sistematik lah dan teratur lah. So siapa yang nak angkat sampah tu atau yang membuang sampah tu, dia akan ini kertas, ini kaca. So dia akan dia boleh sistematik lah. Dia akan macam mana kita mudah urusan dia dan dia akan mudah urusan kita. Okey, poin ketiga saya ialah memberi penerangan dan kesedaran tentang pentingnya amalan kita semula. Sebab kalau kita buat kita semula ni tak rugilah semua. Kita takkan rugi sebab bila kita buat amalan ni, dia akan mendatangkan faedah yang baik untuk kita. Okey, last sekali kata-kata hikmah dari saya yang saya dapat daripada petikan yang saya baca. Hijau dan bersih bukan hanya sebuah aspirasi, tetapi sebuah
tindakan. So bila kita bertindak, kita akan dapat benda yang baik lah untuk kalau tindakan kita terbaik. Okey, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Noh. Nama Metrik SX 181988 KAW04. Okay, hari ni saya nak serongkar lah sampah dekat dalam rumah saya. Sebelum saya serongkar tu, saya nak cerita sikit pasal rumah saya ni rumah company. And then sampah ni hanya dibuang sisa-sisa makanan je lah. Adalah barang-barang sisa tu. Tapi sisa makanan tu kita orang biasa buang pada waktu malam saja, sebab waktu siang kita harus bekerja. So malam-malam sajalah. So apa yang dalam sampah ni lebih kurang ada dalam masa seminggu setengah, seminggu lebih lah, seminggu 3 hari tu. Baru satu ton sampah ni penuh dengan sampah kita orang. Sampah sisa-sisa makanan. So kebanyakannya plastik lah, tentulah lebih kurang lah kan. Okay. Okay, ni sampah yang terdapat dalam setakat ni dalam rumah ni lah. Okay, kita rasa ni ada barang-barang Shopee. Ni bungkus nasi, bungkus makanan. Ni barang-barang buang-buang sikit lah. Buang kain kotor. Rokok ni saya elok kesihatan ni, tapi tu kawan saya isap, saya tak luar apa lah. Lepas tu dengan sisa-sisa air bak-bakan ni semua, kita orang ni semua ni banyak barang buang-buang sampah-sampah makanan lah. McD, ni McD baru makan semalam ni. So majoriti sampah-sampah yang ada dalam ni sampah-sampah makanan. Kalau boleh dekatkan dia tunjuk lah. Yang macam ni lah, tu ada sampah tu, sampah puntung rokok, sampah-sampah makanan, sampah Shopee, McD, semua tu lah. Kita ni memang rutin harian kita orang memang macam ni. So macam barang-barang basah lain, kita macam ayam ke ikan, kita orang memang tak ada. Ini je barang yang kita, sampah-sampah ni kita orang biasa ni lah, sebab rumah kita orang ni tak dibenarkan masak. So kita orang hari-hari waktu malam, kalau ada yang balik awal tu kan, diorang belilah makanan-makanan kat luar ke. Kalau diorang rajin, diorang makan kedai. Kalau diorang malas, makan rumah. Guna lah Foodpanda ke, GrabFood tu kan. Tapi saya pun, kalau macam saya, contohlah saya jenis jarang makan rumah sebab saya selalu bekerja malam. Balik pun 5-6 pagi tu, sebab saya bekerja kan. Tapi ada juga dalam seorang orang yang selalu balik awal. Balik awal tu ada orang buang sampah-sampah makanan sebab rumah kita orang tak boleh masak. Memang company tak bagilah kita masak kat rumah. So makanan barang-barang basah tu tak ada lah. Macam sayur, ikan semua tu lah. So kalau nak cerita pasal sampah lain, ada juga sampah lain. So sebagai company kita orang ni, kita orang di dalam fasa terakhir tau. So bila dalam fasa terakhir ni, sampah-sampah ni kita orang semua kena kemas. So termasuklah kertas-kertas paperwork mana yang lama-lama tak pakai ke apa tu, kita kemaskan sekali. Macam contoh lah saya faham lah. Contoh lah ni lah. Ni kertas-kertas. Ni kertas ni kita orang akan kita kumpul lah untuk buat kitas mula. Kita orang buat kitas mula, tengoklah kita jual dekat kedai berseburuk tak kisahlah berapa ringgit, berapa sen dia dapat sekilo, tak apalah, dia penting duit dah, rezeki halal. Tak kisah jadilah. Kalau kita kumpul pun lama-lama jadi bukit. So kat situ saja. Tu je lah dengan sampah yang saya boleh cerita pasal dekat rumah saya ni. Okay, sekian saja daripada saya. Itu saja. Terima kasih. Berdasarkan kepada pemerhatian di beberapa kawasan, dapat dilihat dan dirumuskan bahawa kesedaran dalam pengasihan bahan buangan masih di peringkat rendah. Masih banyak lagi longgakan sampah inorganik dan anorganik di dalam satu tempat buangan sampah. Kesedaran yang rendah ini disebabkan tiada pengetahuan berkenaan kepentingan kepada alam sekitar. Di peringkat ini perlu diadakan kempen kesedaran melalui pendedahan, media
sosial media. Melalui peranan kerajaan juga, kempen ini perlu diterapkan di peringkat sekolah dan di mana-mana pejabat agensi kerajaan. Pihak PBT perlu mengambil atau melaksanakan tindakan pelan pembuangan yang lebih sistematik untuk memudahkan pengguna. Melalui pemerhatian kami mendapati masih berkurang lagi tempat pengasingan jenis sampah dan ini menyebabkan pengguna tidak berminat dalam program pengasingan sampah. Diharap semua peringkat perlu memainkan peranan supaya pengurusan sistem buangan di Malaysia lebih teratur demi menjamin kelestarian alam sekitar.